Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Nilai tenaga adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Unit bagi nilai tenaga adalah kilojoule per gram. Alat radas dan bahan yang diperlukan adalah air suling, kacang tanah, ikan bilis, roti kering, plastesin, kapas dan kertas turas. Untuk eksperimen ini ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah manipulasi, iaitu sampel makanan. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu nilai tenaga atau perubahan suhu air. Yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu isi padu air. Hipotesis bagi eksperimen ini ialah kacang tanah mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding ikan bilis dan juga roti kering. Langkah yang pertama adalah timbang jisim kacang tanah dengan menggunakan penimbang elektronik dan catatkan jisim dalam jadual data. Pastikan tata cara penggunaan penimbang elektronik adalah betul. Mari kita mulakan. Mula-mula, tekan pada menu. Pastikan bacaan pada sifar. Kemudian, kita letakkan kertas turas di atas penimbang elektronik dan tekan sekali lagi kalibrasi untuk kalibrasikan bacaan pada sifar. Kemudian, kita timbang jisim kacang tanah. Bacaan jisim kacang tanah ialah 0.53 gram. Catat jisim kacang tanah dalam jadual. Kemudian, sukat air suling menggunakan silinder penyukat. Catat jisim air dalam jadual. Pastikan aras mata adalah sama dengan aras sukatan air. Langkah ketiga, masukkan air suling ke dalam tabung didih. Langkah 4, apitkan tabung didih kepada kaki retort. Langkah yang kelima, masukkan termometer ke dalam tabung didih. Pastikan berbuli termometer terendam di dalam air. Langkah 6, tetapkan kedudukan termometer dengan menggunakan kapas. Suhu awal air suling adalah 31 darjah Celsius. Langkah 7, catat bacaan suhu awal air suling ke dalam jadual, iaitu 31 darjah Celsius. Langkah 8, cucuk kuah pada kacang tanah dan dirikan kuah dengan menggunakan plastesin. Langkah 9, letakkan penghadang di sekeliling susunan radas yang siap dipasang bertujuan mengelakkan tenaga haba dari pembakaran sampel makanan terbebas ke persekitaran. Langkah 10, nyalakan kacang tanah menggunakan api penunu Bunsen. Langkah 11, letakkannya di bawah tabung didih. Langkah 12, kacau air dalam tabung didih perlahan-lahan menggunakan termometer. Langkah 13, bacaan suhu akhir air suling ialah suhu tertinggi selepas nyalaan kacang tanah berhenti terbakar, iaitu 72 darjah Celsius.
Langkah 13, catat suhu akhir air suling dalam jadual iaitu 72 darjah Celsius. Sekarang, ulang semula langkah 1 hingga 14 tadi dengan menggunakan sampel makanan yang berlainan iaitu ikan bilis dan roti kering. Setelah selesai menjalankan eksperimen bagi ketiga-tiga sampel makanan, jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh. Hitungkan nilai tenaga bagi setiap sampel makanan menggunakan formula jisim air suling gram darab 4.2 joule per gram per darjah Celsius darab perubahan suhu darjah Celsius bahagi jisim sampel makanan gram darab 1000. Perubahan suhu adalah hasil tolak suhu akhir dengan suhu awal air suling. Daripada data, nilai tenaga bagi kacang tanah ialah 6.50 kJ per gram. Bagi roti kering, nilai tenaga ialah 3.57 kJ per gram. Bagi ikan bilis, nilai tenaga ialah 2.89 kJ per gram. Daripada data, kesimpulannya, nilai tenaga bagi kacang tanah adalah paling tinggi berbanding ikan bilis dan roti kering. Ini kerana kelas makanan bagi kacang tanah ialah lipid. Untuk kelas makanan ikan bilis ialah protein. Manakala bagi kelas makanan untuk roti kering ialah karbohidrat. Hipotesis diterima. Sekian, terima kasih.